Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kepada semua murid tahun 1, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk kemahiran saintifik. Jadi cikgu minta kamu semak buku teks pada muka surat 6. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan secara lisan 3 daripada 5 kemahiran manipulatif dengan betul. Okey. Jadi kita akan belajar tajuk kemahiran manipulatif. Jadi cikgu minta kamu fokus dekat 5 kemahiran tersebut dan cikgu minta kamu hafallah sekurang-kurangnya 3. Okey. Baik, sepanjang kamu menonton video ini, cikgu minta kamu rujuk buku teks pada muka surat 6 hingga 7. Jadi, sebelum ni kita dah belajar kemahiran saintifik berkaitan kemahiran proses sains. Kita dah cover memerhati dan juga berkomunikasi. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar pula kemahiran manipulatif. Okey, dalam kemahiran manipulatif ada 5 kemahiran yang kita kena ingat, iaitu menggunakan alatan dan bahan sains, mengendalikan spesimen, membuat lakaran, membersihkan alatan dan menyimpan alatan. Okey? Jadi sama-sama kita lihat apa itu kemahiran manipulatif. Baik, kalau kita perhatikan pada muka surat 4 ada tajuk kemahiran manipulatif. Muka surat 4 pula. Muka surat 6. Okey? Baik, kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor. Okey? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan. Okey, psikomotor ni maksudnya apa? Yang pergerakan-pergerakan pada badan kita ni. Pergerakan-pergerakan yang kita rancang. Itu adalah kemahiran psikomotor. Okey? Jadi apa kemahiran yang pertama? Iaitu menggunakan alatan dan bahan sains. Jadi dalam kita membuat eksperimen, membuat uji kaji, kita kena menggunakan alatan. Menggunakan mikroskop, menggunakan kanta pembesar, okey, menggunakan bikar. Itu adalah kemahiran-kemahiran yang kamu kena kuasai, iaitu macam mana kita nak menggunakannya, kaedah dia. Itu kamu kena kenal pasti dan waktu menggunakannya menggunakan dengan cara yang betul. Okey? Sebab apa kena ada kemahiran ni? Sebab kalau guna dengan cara dan kaedah yang salah, hasilnya mungkin berbeza setiap uji kaji tersebut. Okey? Yang kedua pula ialah mengendalikan spesimen. Jadi kamu kena pandai macam mana nak kawal ataupun macam mana nak pastikan uji kaji kamu tadi terus kekal ataupun terus hidup. Macam mana kamu nak pastikan dia dapat hiduplah macam ni. Contoh, okey. Macam ni contohnya ialah spesimen kamu. Spesimen tu maksudnya benda yang kita nak uji, okey. Jadi sekarang ni benda yang kita nak uji spesimen kita ialah pokok. Jadi kenapa dia letak kat panas ni? Sebab satu, pokok nak hidup, dia kena ada cahaya matahari. Jadi orang ni mengendalikan spesimen dengan betul lah. Maksudnya dia tahu, oh pokok ni kalau saya letak je dalam rumah, nanti saya nak uji kaji dia dah mati pula. Jadi dia kena letak di luar rumah supaya matahari dapat menyinari pokok dan pokok dapat hidup. Sama juga kalau dia spesimen dia ataupun bahan uji kajinya ialah belalang. Kalau dia tangkap belalang, dia simpan dalam plastik, dia ikat terus. Boleh ke macam tu? Tak boleh sebab belalang tu nanti tak boleh bernafas. Jadi apa dia kena buat? Iaitu dia masukkan dalam bekas belalang. Kemudian dia ambil plastik, dia tutup dekat atas dan dia buatkan lubang supaya belalang tadi dapat hidup dengan bernafas. Kalau tadi dia masuk dalam plastik, lepas tu diikat, dia tak dapat bernafas belalang tersebut. Itu adalah mengendalikan spesimen. Baik.
Yang seterusnya ialah membuat lakaran. Murid-murid kena ada kemahiran melukis, kemahiran menggambarkan, kemahiran melukis dengan real ataupun sebenar. Kalaulah macam ni tengok. Oh, kalau orang tengok, oh ini dia nak lukis daun. Betul lah. Jadi lukiran lakaran dia betul. Janganlah pula nak lukis daun tapi bulat, lepas tu ada segitiga. Nampak ikut suka je lukis. Tak boleh. Itu salah. Nanti bahan yang uji kaji orang cari, apa benda yang dikaji ni? Orang pun tak faham. Jadi kena buat lakaran dengan lakaran yang hampir ataupun seakan sebenar. Macam ni lah. Lakaran yang seakan sebenar. Okey? Janganlah lakar terlalu jauh dia punya daripada yang sebenar dia. Okey? Baik, yang seterusnya iaitu membersihkan alatan. Jadi selepas saja kita membuat uji kaji, okey, murid-murid kena ada kemahiran ini iaitu kemahiran membersihkan alatan. Iaitu kalaulah dia uji daun tadi awal-awal. Jadi apa kena buat? Daun tu perlu dibuang. Janganlah tinggal di atas meja di makmal sains saja. Biar sampai dia reput. Tak boleh. Kena ambil, okey dah kaji, boleh buangkan dia. Okey? Yang seterusnya ialah kena basuh piring tadi. Okey? Piring uji kaji tadi. Kenapa nak kena basuh? Okey, sebab kita risau ada kuman. Okey? Ada benda-benda yang berbahaya dekat sini. Jadi kita kena basuh supaya orang yang seterusnya tak dijangkiti penyakit disebabkan oleh eksperimen kita. Okey? Yang itu ialah membersihkan alatan. Baik, yang terakhir ialah selepas kita bersihkan alatan, ialah kita kena simpan, iaitu menyimpan alatan. Okey? Setelah kita selesai, kita buat eksperimen apa semua, simpan semula alatan di tempat asalnya dan di tempat yang selamat. Kalaulah benda tu yang jenis berbahaya, pastikan di tempat yang berkunci. Di tempat yang mudah untuk guru perhatikan. Jadi kat sini ialah setelah kita buat eksperimen, pastikan kita simpan semula alatan. Alright? Jadi sama-sama kita ingat balik apa yang pertama tadi. Yang pertama tadi menggunakan alatan dan bahan sains. Yang kedua mengendalikan spesimen. Yang ketiga membuat lakaran. Yang keempat membersihkan alatan. Dan yang kelima, menyimpan alatan, mengendalikan alatan dan bahan sains, mengendalikan spesimen, lakaran, membersihkan alatan dan juga menyimpan alatan. Okey, itu adalah 5 kemahiran manipulatif yang kamu kena kuasai dan terapkan dalam diri kamu sepanjang kamu mengendalikan ataupun membuat uji kaji. Baik. Cikgu minta kamu lengkapkan tugasan dalam link yang diberi. Okey, dalam cikgu punya website tu cikgu dah masukkan link. Jadi kamu boleh rujuk pada buku teks, okey? Kat sini rujukkan apa perkataan-perkataan yang dia ada dalam buku teks dan masukkan ke dalam kotak ini. Seterusnya pilih perkataan-perkataan yang sesuai mengikut kemahiran. Okey? Baik, setelah selesai, snap gambar tugasan yang telah siap dan hantar menggunakan Google Form yang disediakan. Semoga bermanfaat apa yang kita belajar pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.